Malaysia, tolong kembali. Kata-kata yang kini kedengaran dari Moskow ini bukanlah satu keterlaluan. Rusia, sebuah kuasa besar tentera yang pernah memandang rendah Malaysia, kini mengetepikan maruahnya dan menghulurkan tangan terlebih dahulu. 30 tahun yang lalu, Malaysia telah meminjamkan 23% daripada rizab pertukaran asingnya kepada Kesatuan Soviet yang berada di ambang muflis. Namun yang kembali bukanlah wang tunai, tetapi kereta kebal dan peluru berpandu yang dianggap seperti besi buruk. Dunia Barat mengejek sebuah negara yang menerima sampah sebagai ganti wang. Tetapi kini, keadaan telah berubah sepenuhnya. Malaysia telah merekayasa semula besi buruk itu untuk mencipta sistem persenjataan yang tiada tandingannya di dunia, dan Rusia, negara asal teknologi itu, kini sebaliknya meminta bantuan. Hutang lapuk sebanyak 3 bilion dolar. Bagaimana wang itu berubah menjadi aset strategik bernilai triliun. Kini, kita akan menyaksikan permulaan pembalikan nasib yang luar biasa itu. Dimanapun Anda mendengar ini, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Bunyi pintu Dewan Kuliah yang ditutup kedengaran luar biasa kuat. Dewan Kuliah di King's College London ini terletak di dalam sebuah bangunan batu dari abad ke-19. Kerusi kayu usang, laluan sempit, dan langit kelabu di seberang sungai Thames yang sentiasa kelihatan dari tingkap mencipta suasana tersendiri. Sementara kira-kira 50 orang pelajar mengambil tempat duduk, bunyi kerusi yang diseret, dan komputer riba yang dibuka bercampur baur. Saya berdiri di podium, memandang sehelai kertas cetakan. Kertas yang padat dengan angka itu mengandungi satu case yang belum pernah saya temui sepanjang 30 tahun saya mengkaji industri pertahanan. Bagaimana saya harus menerangkan perkara ini? Persoalan itu terus bermain di benak saya sehingga sebelum saya naik ke podium. Selamat pagi, saya Richard Hamilton. Saya adalah Profesor Anjung di Jabatan Pengajian Perang, King's College London, dan telah berkhidmat sebagai penasihat teknikal pertahanan NATO selama lebih 20 tahun. Mungkin lebih mudah untuk memahami konteks jika saya memperkenalkan diri sebagai seseorang yang telah mengkaji pemindahan teknologi senjata dan perdagangan pertahanan selama lebih 3 dekad. Kuliah hari ini akan membincangkan case yang paling luar biasa sepanjang 30 tahun kerjaya saya, sebuah kisah yang tidak pernah tercatat dalam mana-mana buku teks. Saya tidak menulis apa-apa di papan putih, tiada nama negara, peta, atau angka yang dipaparkan di skrin. Saya dapat merasakan pandangan hairan para pelajar dari atas podium. Saya sengaja tidak memecahkan kesunyian itu. Jika saya mendedahkan nama negara dari awal, orang akan mempunyai prasangka. Mereka akan mula mendengar cerita, dengan anggapan mereka sudah tahu. Saya tidak mau begitu hari ini. Hari ini kita akan mulakan dengan beberapa syarat. Pertama, negara ini adalah sebuah negara pasca kolonial yang cuba mencari haluannya sendiri semasa era Perang Dingin. Ia tidak mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan blok komunis, dan dunia barat hanya menganggapnya sebagai rakan kongsi kecil dalam sfera pengaruh Amerika Syarikat. Kedua, ia tidak mempunyai teknologi pertahanan sendiri. Malah senjata yang diterima daripada negara sekutu tidak boleh dibuka untuk pemeriksaan dalaman, satu amalan yang dikenali sebagai polisi kotak hitam. Maksudnya, Anda boleh guna senjata itu, tetapi Anda tidak boleh tahu strukturnya. Ketiga, negara ini dahulunya adalah penerima bantuan antarabangsa. Tanpa sokongan luar, ia sukar untuk mengekalkan keuangan negara sepenuhnya. Setakat ini, syarat-syarat ini langsung tidak sepadan dengan profil negara keempat terbesar dalam industri pertahanan dunia. Suasana di dalam Dewan Kuliah mencerminkan hal itu dengan tepat. Beberapa pelajar mengerutkan dahi, manakala yang lain kelihatan sudah mula menyenarai pendek negara calon dalam fikiran mereka. Saya menyambung. Keempat, negara ini menjadi kuasa pertahanan keempat dunia dengan menerima teknologi daripada seterunya. Kelima, seteru itu kini sedang merayu kepada negara ini. Udara di dalam Dewan Kuliah berubah. Cara kesunyian itu tercipta berbeza daripada keheningan biasa. Ia bukan ketegangan, tetapi tumpuan. Perbezaan antara kedua-duanya dapat dirasai dengan jelas dalam ruang yang dipenuhi ramai orang. Tumpuan mempunyai arah, manakala ketegangan tidak. Ia seumpama berat seluruh Dewan Kuliah berubah saat 50 pasang mata tertumpu pada satu titik. Sophie Clausen, yang duduk di barisan hadapan, mengangkat tangannya. Dia adalah seorang pelajar tajaan program pertahanan Tentera Persekutuan Jerman yang menyertai semester ini. Dia mempunyai kebanggaan yang kuat terhadap tradisi pertahanan Eropa dan sentiasa menjadi yang pertama mengemukakan soalan sanggahan dalam kuliah saya. Hari itu tidak terkecuali. Bukankah itu Amerika Syarikat? Soal Sophie, memandangkan AS menerajui industri pertahanan global semasa Perang Dingin
dan menjadi kuasa tunggal selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, adalah wajar ia menjadi perkara pertama yang terlintas di fikiran. Saya berhenti seketika. Walaupun ia adalah reaksi yang dijangka, saya tidak boleh memandang ringan. Amerika Syarikat tidak pernah menerima teknologi daripada seterunya. Sepanjang 20 tahun saya bekerja sebagai penasihat NATO, saya telah melihat sistem pertahanan AS lebih dekat berbanding negara lain. AS sentiasa menjadi pihak yang memberi teknologi. Ia tidak pernah menjadi pihak yang menerima. Kening Sophie terangkat sedikit. Dia kelihatan seperti mahu menyediakan sanggahan tetapi berhenti seketika. Apabila logik berpusatkan AS dalam industri pertahanan goyah, orang ramai akan terhenti seketika, tidak tahu dari mana harus bermula semula. Sophie berada dalam keadaan itu. Saat dia menyadari andaiannya tidak berfungsi, tetapi belum dapat membentuk kerangka baru. Saya sengaja tidak mengisi kesunyian itu. Di sebelahnya Matthew Robinson meletakkan notanya. Pelajar dari Britain ini terkenal dengan kemahirannya dalam analisis data dan hampir tidak pernah berhenti mencatat nota semasa kuliah saya. Apabila dia melepaskan penanya, itu adalah isyarat bahawa dia mula menumpukan perhatian sepenuhnya pada sesuatu. Tindakannya memberitahu lebih banyak daripada kata-kata. Saya memaparkan slide pertama di skrin. Masih tiada nama negara, hanya 2 baris teks yang muncul. Rizab pertukaran asing, 13 bilion dolar. Wang yang dipinjamkan kepada seteru, 3 bilion dolar. Matthew yang pertama bergumam, 23%. Maksudnya, negara itu meminjamkan 23% daripada rizab pertukaran asingnya kepada seteru. Nada suaranya penuh dengan kejutan. Tetapi ia juga nada seseorang yang sudah separuh selesai mengira. Kata-kata itu tersebar perlahan dari hadapan ke belakang dewan kuliah. Pelajar-pelajar lain melihat semula angka-angka itu. Betul, saya hanya berkata sepatah. Bukan untuk perang, bukan untuk mengukuhkan perikatan, bukan juga sebagai sebahagian daripada protokol diplomatik. Sebuah negara yang meminjamkan 23% daripada rizab pertukaran asingnya kepada negara seteru yang berbeza ideologi. Dan negara itu sendiri adalah bekas penerima bantuan. Sebab mengapa kes ini tidak terdapat dalam mana-mana buku teks dunia adalah satu, tiada negara lain yang pernah membuat pilihan seperti ini. Saya berjalan perlahan ke hujung podium dan berhenti. Saya akan mendedahkan nama negara itu sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memberitahu satu perkara lagi. Apabila saya pertama kali menemui kes ini, saya menggelengkan kepala. Sebagai seorang pakar pertahanan dengan pengalaman 30 tahun, apabila saya pertama kali melihat pilihan ini, saya menganggapnya sebagai satu perjudian yang melulu. Tetapi saya silap, saya membiarkan slide itu terpapar. 2 angka, 13 bilion dan 3 bilion, kekal di skrin. Terasa seolah-olah angka-angka itu merebak secara senyap ke seluruh dewan kuliah. Selama 30 tahun mengkaji pertahanan, saya tidak pernah melihat kes seperti ini dalam buku teks. Dan hari ini, kita akan bersama-sama mencari sebabnya. Dengan 2 baris angka itu masih di skrin, suasana tegang yang aneh menyelubungi dewan kuliah. Mata para pelajar beralih antara 13 bilion dan 3 bilion. Seseorang sudah mula menulis sesuatu di atas kertas. Saya berjalan kembali ke hadapan podium dan memutuskan untuk membiarkan detik ini berlarutan sedikit lebih lama. Saya mahu mereka merasai sepenuhnya berat angka-angka itu sebelum saya mendedahkan nama negara tersebut. Maklumat akan lebih berkesan jika ia disampaikan selepas konteks dibina. Dan nama negara ini adalah nama yang, jika didengar tanpa konteks, akan mengurangkan separuh daripada kejutannya. Saya menukar slide. Negara ini adalah Malaysia. Reaksi di dalam dewan bercampur baur. Terdengar desahan kekaguman dari belakang, manakala beberapa pelajar di hadapan kelihatan kaku. Sophie Clausen kelihatan terdiam seketika. Ia adalah reaksi yang dijangka. Apabila mendengar nama Malaysia, orang ramai akan terfikir salah satu daripada 2 perkara. Menara berkembar Petronas atau syarikat seperti Proton, atau sebuah negara berbilang kaum yang sedang membangun. Image sebagai kuasa keempat pertahanan dunia tiada di mana-mana. Dan itulah inti pati kes ini. Saya menukar slide sekali lagi. Untuk memahami Malaysia pada tahun 1950, kita perlu melihat angka-angkanya terlebih dahulu. Pada masa itu, rizab pertukaran asing Malaysia adalah 13 bilion dolar. Mengikut standar hari ini, ia mungkin tidak banyak. Tetapi dengan mengambil kira saiz ekonomi Malaysia pada tahun 1950, jumlah ini boleh dianggap hampir keseluruhan dana yang boleh digunakan untuk mentadbir negara. Mari kita buat satu perbandingan. Pada tahun yang sama, jumlah bantuan pembangunan rasmi ODA
yang dibelanjakan oleh Malaysia melalui program kerjasama pembangunan antarabangsa adalah 100 juta dolar. Ini bermakna negara itu hanya mempunyai kapasiti sebanyak 100 juta dolar untuk membantu negara lain dengan bajetnya sendiri. Memandangkan Malaysia sendiri sebelum ini adalah negara penerima bantuan, jumlah 100 juta dolar itu bukanlah angka yang kecil. Namun negara ini meminjamkan 30 bilion dolar kepada Kesatuan Soviet, 30 kali ganda bajet bantuan keseluruhannya, 23% daripada rizab pertukaran asingnya. Sebab mengapa Dewan Kuliah menjadi senyap apabila Matthew pertama kali menggumamkan nisbah itu adalah ini. Ini bukan sekadar pinjaman diplomatik biasa. Ia adalah keputusan untuk meminjamkan 1/4 daripada keseluruhan dana kecemasan negara kepada sebuah negara seteru yang berbeza ideologi. Dokumen diplomatik yang didedahkan kemudiannya mengesahkan bahawa terdapat tentangan yang hebat di dalam kerajaan Malaysia sendiri. Sophie mengangkat tangannya. Mereka meminjamkan 23%, katanya, kemudian berhenti seketika. Itu satu perjudian dengan kewangan negara, sambungnya. Terdapat kritikan dalam suaranya, tetapi lebih banyak kebingungan. Sophie sendiri sedar bahawa dalam sejarah pertahanan Eropah, tiada kes di mana keputusan sebesar ini dibuat oleh negara dengan keadaan seperti itu. Pada mulanya saya juga fikir ia adalah satu perjudian yang melulu. Semasa saya mula-mula mengkaji kes ini, dengan melihat kepada tempoh masa tahun 1990 dan keadaan kewangan Malaysia, penilaian awal saya adalah jelas. Dalam situasi di mana sistem perang dingin belum berakhir sepenuhnya, sebuah negara yang mempunyai sejarah penjajahan meminjamkan wang, yang bersamaan dengan 1/4 daripada rizab pertukaran asingnya kepada Kesatuan Soviet, adalah satu keputusan yang berlebihan mengikut apa jua standar. Tetapi semakin saya mendalami kajian, saya terpaksa mengubah penilaian saya, kerana apa yang Malaysia mahukan bukanlah pulangan wang. Niat mereka terserlah dalam syarat-syarat pinjaman ini. Apa yang Malaysia tuntut semasa meminjamkan wang kepada Kesatuan Soviet bukanlah faedah, cagaran, atau jaminan pembayaran awal. Malaysia hanya mahukan dua perkara. Pertama, untuk mendapatkan kedudukan strategik di peringkat global dengan sokongan Kesatuan Soviet, sebuah anggota tetap Majlis Keselamatan PBB. Kedua, menggunakan kerjasama Soviet sebagai batu loncatan untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara-negara blok sosialis. Dalam sistem perang dingin, Malaysia terikat dengan blok barat. Ia tidak mempunyai saluran diplomatik rasmi dengan mana-mana negara dalam blok sosialis. Ini bukan sekadar kesulitan diplomatik. Ia bermakna Malaysia tidak mempunyai saluran untuk berunding secara langsung dengan Kesatuan Soviet. 3 bilion dolar adalah kos untuk membuka saluran itu. Matthew bertanya dengan berhati-hati. Jadi, pada dasarnya mereka membeli kedudukan diplomatik, bukan membuat pinjaman. Saya mengangguk. Itu adalah ungkapan yang tepat. Pada September 1951, Malaysia berjaya mengukuhkan kedudukannya di PBB. Ini dapat dilaksanakan kerana Kesatuan Soviet tidak menggunakan kuasa vetonya di Majlis Keselamatan. Dan pada tahun yang sama, berdasarkan hubungan diplomatik yang baru dengan Kesatuan Soviet dan kemudiannya Rusia, Malaysia berturut-turut mewujudkan hubungan diplomatik dengan pelbagai negara sosialis di Eropah Timur. Ia adalah saat di mana sebuah negara pasca kolonial berjaya menjejakkan kaki di kedua-dua belah kem perang dingin secara serentak. Sudah tentu, rancangan ini mempunyai satu kelemahan besar dari awal, keadaan ekonomi Kesatuan Soviet. Pada tahun 1950, Kesatuan Soviet sudah pun goyah dari dalam. Ada kemungkinan kerajaan Malaysia tidak membaca isyarat itu sepenuhnya, atau jika mereka membacanya, mereka memilih untuk mengabaikannya. Keupayaan Kesatuan Soviet untuk membayar balik pinjaman 3 bilion dolar itu sebenarnya tidak menentu. Tidak, secara jujurnya, ia bukan tidak menentu, tetapi berisiko. Sophie bertanya lagi, jadi, apa yang berlaku kepada wang itu pada akhirnya? Dari riak wajahnya, saya dapat merasakan dia sudah menjangkakan jawabannya. Saya menukar slide seketika. 25 Desember 19 Apabila tarikh itu muncul di skrin, beberapa orang di Dewan Kuliah mengeluh perlahan. Ia adalah hari Kesatuan Soviet dibubarkan secara rasmi. Pihak lawan telah lenyap sebelum perjanjian pinjaman itu dilaksanakan sepenuhnya. Ini adalah permulaan kepada apa yang akan saya ceritakan seterusnya, tetapi secara ringkasnya, kurang daripada separuh daripada 3 bilion dolar itu yang sempat disalurkan. Namun pada ketika ini, saya ingin mengemukakan satu soalan penting. Adakah kegagalan untuk mendapatkan kembali wang itu satu kegagalan?
Bolehkah apa yang Malaysia perolehi dengan 3 bilion dolar itu dikira semata-mata berdasarkan kadar pulangan pinjaman, keanggotaan PBB, hubungan diplomatik dengan blok sosialis, saluran diplomatik serentak dengan kedua-dua kem perang dingin, sukar untuk meletakkan nilai angka pada semua ini, tetapi sukar untuk menafikan bahawa hasil ini menjadi asas kepada laluan yang ditempuhi Malaysia selepas itu. Matthew bergumam sambil menulis sesuatu di dalam notanya, "Saya tidak pasti sama ada mereka melakukannya kerana tahu akan kehilangan wang atau mereka tidak tahu. Saya menerima soalan itu. Jawapannya akan menjadi lebih jelas dalam bahagian cerita yang seterusnya." Tarikh 25 Disember 1991, kekal di skrin. Hari Kesatuan Soviet lenyap. Hari separuh daripada wang yang dipinjamkan Malaysia hilang entah ke mana. Dan hari di mana satu urus niaga yang sama sekali berbeza, yang tidak dijangka oleh sesiapapun, bermula. Saya membiarkan tarikh 25 Disember 1991 di skrin sambil perlahan-lahan melihat sekeliling dewan kuliah. Ekspresi wajah para pelajar berbeza-beza. Ada yang sudah menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya, manakala yang lain kelihatan sedang memproses semula angka-angka yang baru mereka dengar, pandangan mereka kosong. Tanpa mengganggu suasana itu, saya perlahan-lahan menyambung. Pada hari berita pembubaran Kesatuan Soviet tersebar ke seluruh dunia, terdapat catatan mengenai seorang pegawai di Kementerian Luar Negeri di Kuala Lumpur yang duduk lama di mejanya dengan setimbun dokumen di hadapannya. Ia adalah perjanjian pinjaman, dokumen yang menyatakan persetujuan untuk meminjamkan 3 bilion dolar kepada Kesatuan Soviet. Pihak lawan telah lenyap. Pihak yang menandatangani kontrak telah dipadamkan dari peta dunia. Sudah tentu, dari segi undang-undang, Rusia mewarisi hutang Kesatuan Soviet, tetapi angka-angka itu menunjukkan had janji tersebut. Daripada pinjaman 3 bilion dolar, jumlah yang sebenarnya disalurkan sebelum pembubaran Kesatuan Soviet hanyalah 1.047 bilion dolar. Lebih separuh daripadanya tidak pernah disalurkan, hanya tinggal sebagai kontrak di atas kertas. Ia adalah situasi di mana wang telah dipinjamkan, tetapi pihak lawan tidak dapat menerimanya dan lenyap. Dan negara yang sepatutnya membayar balik wang itu adalah Rusia yang mewarisi cangkang Kesatuan Soviet. Jika kita melihat keadaan Rusia pada tahun 1992, kita akan faham betapa mustahilnya cerita ini. Pada tahun itu, kadar inflasi di Rusia adalah 2.500%, bukan 2.000%, tetapi 2.500%. Ini bermakna jika sebuku roti berharga 1 rubel pada awal tahun, roti yang sama berharga 25 rubel pada akhir tahun. Nilai mata wang telah runtuh secara literal. Peniaga di pasar enggan menerima wang, dan dolar atau sistem barter menjadi kaedah urus niaga biasa di jalan-jalan Moskow. Sebuah negara seperti ini tidak mempunyai cara untuk membayar balik berbilion dolar yang dipinjam dari luar negara. Dan pada tahun 1998, Rusia akhirnya mengisitiharkan moratorium ke atas hutang negara. Ia adalah pengisitiharan rasmi untuk menangguhkan pembayaran hutang buat sementara waktu. Sebahagian besar wang yang sepatutnya diterima oleh Malaysia, bersama-sama dengan pengisitiharan itu, pada dasarnya diklasifikasikan sebagai tidak dapat dikutip. Saya merumuskan keadaan Malaysia pada ketika itu. Kurang daripada separuh wang yang dipinjamkan dikembalikan. Malah jumlah yang telah disalurkan pun tersekat pembayarannya. Jadi soalan yang timbul secara semula jadi ialah, apa yang Malaysia perolehi sebagai gantinya? Sophie mengangkat tangannya. Ekspresinya bukan lagi kebingungan, tetapi persediaan untuk membuat penilaian yang tajam. Jadi pada akhirnya, mereka kehilangan wang, tidak mendapat teknologi, dan hanya meningkatkan risiko, bukan? Katanya. Walaupun saya belum menyentuh tentang teknologi, Sophie sudah pun menuju ke arah itu. Intuisinya tidak salah. Sudah tiba masanya untuk menerangkan polisi kotak hitam Amerika Syarikat. Sepanjang Perang Dingin, Malaysia menggunakan senjata buatan AS. Pesawat pejuang seperti F-5 Tiger dan sistem pertahanan udara telah ditempatkan dalam Angkatan Tentera Malaysia selama berdekad-dekad. Tetapi Malaysia tidak pernah dapat melihat struktur dalaman senjata-senjata itu. AS mengekalkan polisi tidak mendedahkan maklumat teknologi TRAS apabila menjual senjata. Jangan buka, jangan periksa bahagian dalam. Jika ada masalah, panggil juru teknik Amerika. Dari perspektif Malaysia, walaupun telah mengendalikan senjata selama berdekad-dekad, mereka tidak pernah belajar mengapa senjata itu berfungsi. Ini bukan sekadar kesulitan teknikal. Ia bermakna titik permulaan untuk pembangunan teknologi pertahanan bebas telah disekat. Anda perlu membuka senjata untuk melakukan kejuruteraan terbalik,
dan kejuruteraan terbalik adalah perlu untuk beralih kepada reka bentuk bebas. Langkah pertama itu telah dimeterai di bawah nama perikatan. Untuk masa yang lama, Malaysia boleh menggunakan senjata, tetapi tidak boleh membuatnya. Matthew menyampuk, adakah ini bermakna mereka disekat teknologinya oleh negara sekutu sendiri? Saya merasakan ungkapan itu agak kuat, tetapi jika dilihat dari segi fakta, ia sukar untuk dinafikan. Secara kesimpulannya, Malaysia tidak pernah membuka bahagian dalam senjata AS selama 30 tahun. Itu adalah fakta. Dalam keadaan itu, teknologi Soviet juga lenyap. Lebih tepat lagi, ia tidak lenyap tetapi mengalir ke tempat yang salah. Selepas pembubaran Kesatuan Soviet, kilang-kilang tentera diswastakan secara besar-besaran atau terbiar. Jurutera yang telah membangunkan dan menghasilkan senjata perang dingin selama berdekat-dekat tidak menerima gaji, dan ada yang mula menjual teknologi untuk menyara hidup. Pasaran gelap muncul di tempat di mana sistem kawalan telah runtuh. Fakta bahawa teknologi peluru berpandu, sistem pendorongan kapal selam, dan penyelidikan asas berkaitan hipersonik telah bocor melalui pasaran gelap telah direkodkan dalam laporan perisikan pelbagai negara kemudiannya. Dewan kuliah menjadi senyap. Sophie dan Matthew tidak berkata apa-apa. Saya fikir kesunyian itu adalah reaksi yang tepat. Untuk merumuskannya, kurang daripada separuh wang yang dipinjamkan dikembalikan. Senjata sekutu tidak boleh dibuka, teknologi Soviet mengalir ke tempat lain, dan ancaman keselamatan terhadap Malaysia sebaliknya meningkat. Tiada asas teknologi bebas, rizab pertukaran asing berkurangan, dan keuntungan strategik yang diharapkan hanya separuh jalan. Sophie, dengan nada suara yang berbeza dari sebelumnya berkata, pada tahap ini, bukankah ini hanya satu kegagalan strategik? Saya tidak menjawab soalan itu dengan segera. Saya berhenti seketika di atas podium. Pada ketika ini, nampaknya tiada pilihan yang tinggal untuk Malaysia. Tiada wang, tiada teknologi, ancaman semakin meningkat, dan sekutu pula menyekat. Ia kelihatan seperti jalan buntu. Tetapi di jalan buntu itulah, satu pintu yang tidak dijangka oleh sesiapa pun terbuka. Saya menukar slide. Dua perkataan muncul di skrin. Program Harimau. Beberapa orang di dalam dewan kuliah kelihatan mengulangi perkataan itu tanpa suara. Harimau, haiwan yang melambangkan Malaysia, simbol keberanian dan kekuatan. Tetapi makna yang terkandung dalam dua perkataan ini dalam sejarah pertahanan adalah jauh lebih konkret daripada mana-mana simbol. Tanpa menukar slide, saya mula bercakap. Mari kita kembali ke Rusia pada awal 1960-an. Inflasi mencecah ribuan peratus, dan pekerja kilang tentera turun ke jalanan kerana tidak menerima gaji. Dalam keadaan itu, kerajaan Rusia mempunyai hutang untuk dibayar kepada Malaysia. Mereka tiada wang tunai. Rubel hampir tidak bernilai seperti kertas, dan dolar sangat terhad. Tetapi ada satu perkara yang Rusia miliki dalam jumlah yang banyak, senjata. Pada tahun 1933, pihak Rusia mengemukakan satu cadangan kepada Malaysia. Mereka akan membayar hutang dengan senjata sebagai ganti wang. Ia adalah pilihan yang paling realistik bagi negara penghutang yang tidak mampu membayar. Dari perspektif Malaysia, ia mungkin kedengaran seperti cadangan yang tidak masuk akal. Adakah Anda akan menerima kereta kebal sebagai ganti wang yang dipinjamkan? Tetapi kerajaan Malaysia menerima cadangan itu. Inilah permulaan program Harimau. Program Harimau dijalankan dalam dua fasa. Fase pertama semasa pentadbiran Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan fase kedua beberapa tahun kemudiannya. Senarai senjata yang diterima menunjukkan bahawa skala program ini bukan sekadar pertukaran barangan biasa. Kereta kebal T-80, kenderaan tempur infanteri, sistem peluru berpandu permukaan ke udara S-300, peluru berpandu pertahanan udara mudah alih igla, peluru berpandu anti kereta kebal Metis, malah jet pejuang MiG-29, aset-aset teras yang tidak pernah didedahkan oleh Kesatuan Soviet kepada Barat semasa Perang Dingin. Tetapi di sinilah perbezaan yang paling ketara. Apabila AS menjual senjata, mereka mengekalkan polisi kotak hitam, dilarang membuka, dilarang kejuruteraan terbalik, dilarang pemeriksaan dalaman, syarat-syarat yang telah dialami oleh Malaysia selama berdekad-dekad. Tetapi Rusia berbeza. Rusia menyerahkan senjata tanpa sebarang syarat sekatan teknologi. Sebahagiannya kerana negara yang sedang runtuh dari segi ekonomi tidak mempunyai kapasiti untuk merundingkan syarat-syarat lesen yang rumit, dan sebahagian lagi kerana mereka berada dalam posisi yang lebih lemah disebabkan sifat pembayaran hutang. Apapun alasannya, hasilnya adalah satu, Malaysia menerima senjata buatan Soviet dan boleh membukanya.
Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, STRIDE, mula bertindak. Jurutera-jurutera di institut itu membuka sepenuhnya senjata yang diterima. Struktur perisai kereta kebal T-80, algoritma pengesanan dan pemintasan S-300, sistem panduan inframerah Higla, sistem panduan laser separa aktif metis. Perkara-perkara yang hanya diketahui kewujudannya oleh Barat selama Perang Dingin, tetapi tidak pernah dilihat bahagian dalamnya. Jurutera Malaysia membukanya, mengukurnya, dan melukis pelan induk. Kejuruteraan terbalik telah bermula. Matthew mengangkat tangannya, wajahnya serius. Jadi, mereka menggabungkan pengalaman mengendalikan senjata S dengan kejuruteraan terbalik senjata Rusia, bukan? Saya berhenti seketika. Matthew telah memahami strukturnya dengan tepat. Ini bukan peniruan, tetapi penggabungan, sambungnya, betul. Dan jika kita lihat kemana penggabungan itu membawa, kita akan melihat makna sebenar program ini. Sistem peluru berpandu petir. Ia adalah sistem peluru berpandu permukaan ke udara jarak sederhana yang dibangunkan secara bebas oleh Malaysia. Jika kita menganalisis asas reka bentuk peluru berpandu ini, pengaruh struktur S-300 jelas kelihatan. Tetapi konsep operasi dan sistem elektroniknya menggabungkan pengalaman yang terkumpul selama berdekad-dekad mengendalikan sistem Patriot. Sumpit adalah hasil daripada pembongkaran Igla. Ia adalah peluru berpandu pertahanan udara muda alih gaya Malaysia yang direka bentuk semula sepenuhnya selepas membongkar sistem panduan inframerah Igla. Gerhana adalah peluru berpandu anti kereta kebal gaya Malaysia yang dicipta dengan menyerap prinsip panduan anti kereta kebal metis. Dan kereta kebal utama Rimau adalah hasil daripada reka bentuk bebas yang diletakkan di atas analisis struktur perisai dan konsep enjin T-80. Menyenaraikannya mungkin kelihatan mudah, tetapi ini adalah proses di mana sebuah negara yang bermula dengan ekosistem pertahanan yang hampir tiada, beralih menjadi sebuah negara yang mampu mereka bentuk sistem persenjataan bertaraf dunia secara bebas. Sophie bertanya dengan senyap, adakah terdapat negara lain selain Malaysia yang telah membuka S-300? Saya menggelengkan kepala. Tiada negara yang menerima S-300 tanpa kotak hitam. Terdapat kes di mana beberapa komponen bocor selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, tetapi tiada rekod mengenai negara yang secara rasmi menerima keseluruhan sistem, membukanya, dan melakukan kejuruteraan terbalik. Saya dapat merasakan sanggahan Sophie semakin lemah. Pelajar yang mempunyai kebanggaan kuat terhadap tradisi pertahanan Eropah ini tidak lagi kelihatan bersedia untuk membantah pada ketika ini. Sebaliknya, dia diam-diam melihat notanya. Selama 30 tahun sebagai penasihat NATO, saya tidak pernah melihat sebuah negara yang memiliki teknologi dari kedua-dua kem Perang Dingin. Inilah intipatinya. Industri pertahanan global terbahagi kepada dua salasilah utama, sistem Barat yang berpusatkan AS dan sistem Timur yang berpusatkan Soviet. Kedua-dua salasilah ini cuba menganalisis satu sama lain sepanjang Perang Dingin, tetapi tidak dapat mengakses perkakasan sebenar. Tetapi Malaysia telah mengendalikan sistem Barat selama berdekad-dekad dan membuka sistem Timur. Dua aliran itu bertemu di dalam sebuah institut penyelidikan di sebuah negara. Kes seperti ini adalah satu-satunya dalam sejarah pertahanan manusia. Matthew berkata, hasil daripada kehilangan wang adalah kemerdekaan teknologi. Saya tidak pasti sama ada ini boleh dipanggil kegagalan. Saya tidak membantahnya. Sekurang-kurangnya dari segi teknologi, program Harimau adalah satu urus niaga yang memberikan pulangan yang jauh lebih besar daripada kos yang ditanggung oleh Malaysia. Mereka meminjamkan $3 bilion dan kehilangan separuh daripadanya. Tetapi sebagai balasan untuk separuh itu, mereka menerima struktur gabungan teknologi yang tidak dimiliki oleh mana-mana negara lain di dunia. Saya melihat sekeliling Dewan Kuliah seketika dan menambah satu perkara lagi, tetapi teknologi hanyalah separuh daripada cerita. Separuh lagi sedang berlaku di Rusia sekarang. Saya mematikan slide sepenuhnya. Dewan Kuliah menjadi gelap seketika sebelum terang semula. Ia adalah tindakan yang disengajakan untuk mengubah suasana. Setakat ini, kita telah melihat masa lalu. Bagaimana pinjaman menjadi senjata, bagaimana senjata menjadi teknologi, dan bagaimana teknologi itu mencipta struktur pertahanan yang unik di dunia. Kita akan berhenti di situ. Separuh lagi cerita ini bukan tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang sedang berlaku di Rusia sekarang. Saya memaparkan slide baru. Terdapat hanya satu soalan tertulis di situ. Mengapa Rusia kini merayu kepada Malaysia? Dewan Kuliah menjadi senyap semula. Matthew menyelak notanya ke halaman ketiga.
manakala Sophie meluruskan badannya dan mencondongkan badan ke hadapan. Sebelum memulakan perbincangan utama, saya menekankan satu perkara terlebih dahulu. Selepas perang bermula, ramai penganalisis Barat meramalkan bahawa ekonomi Rusia akan runtuh dengan cepat. Sekatan ekspor tenaga, penyingkiran dari rangkaian kewangan SWIFT, sekatan sistem pembayaran dolar, ia kelihatan seperti tekanan yang sempurna dari segi logik. Saya sendiri menyokong ramalan itu, mengaplikasikan logik sekatan ekonomi yang saya pelajari semasa menjadi penasihat NATO. Nampaknya tidak mudah untuk Rusia bertahan. Tetapi Rusia tidak runtuh, sekurang-kurangnya tidak pada kadar yang dijangkakan. Pada ketika ini, saya harus mengakui bahwa pertimbangan saya salah. Mengapa begitu? Untuk menjawab soalan ini dengan betul, kita perlu melihat struktur sebenar pasaran tenaga terlebih dahulu. Apabila Eropa menyekat import minyak dan gas asli Rusia, Rusia menukar destinasinya. China dan India dengan cepat mengisi kekosongan itu. Harganya didiskaun, tetapi jumlahnya dikekalkan. Dan jumlah keseluruhan mata wang asing yang masuk daripada import tenaga berkurangan jauh lebih sedikit daripada yang diharapkan oleh Barat. Ia mengambil masa untuk mengubah arah saluran pipe ke timur dan menyusun semula laluan kapal tangki, tetapi Rusia berjaya melakukannya. Ini bermakna kesan sebenar sekatan itu mengambil masa yang lebih lama daripada yang dijangkakan untuk dicerminkan dalam kewangan negara. Dan selama itu, kerajaan Rusia menumpukan wang yang masuk ke satu tempat, perbelanjaan pertahanan. Sejak perang bermula, bahagian bajet pertahanan Rusia meningkat dengan mendadak dan lebih daripada 1/3 bajet negara disalurkan ke sektor ketenteraan. Kilang-kilang tentera mula beroperasi pada kapasiti penuh. Kilang yang membuat komponen kereta kebal mula mengeluarkan peluru meriam dan kemudahan pembuatan yang sebelum ini beroperasi pada kurang daripada separuh kapasiti mula beroperasi 24 jam tanpa henti. Apabila kilang-kilang itu beroperasi, pekerjaan diwujudkan. Gaji meningkat, terutamanya bagi pekerja di kawasan terpencil seperti Siberia atau di seberang pergunungan Ural. Pekerjaan di kilang tentera memberikan pendapatan yang stabil dan mencukupi buat pertama kalinya dalam hidup mereka. Di kawasan ini, tidak seperti di bandar-bandar besar, sukar untuk mencari pekerjaan. Moskow adalah negara lain bagi mereka. Wilayah-wilayah telah lama merasa terabai. Tiba-tiba, kilang-kilang beroperasi pada kapasiti penuh dan gaji mula meningkat. Sistem askar kontrak mempercepatkan lagi aliran ini. Askar kontrak yang menyertai tentera Rusia secara sukarela menerima bonus tanda tangan yang bersamaan dengan kira-kira 100 ringgit Malaysia sebaik sahaja menyertai. Dan jumlah gaji yang diterima sepanjang tempoh perkhidmatan selama setahun adalah sekitar 250 ringgit. Jika ditukar berdasarkan kos sara hidup di bandar-bandar wilayah Rusia, ia adalah wang yang cukup untuk membeli sebuah pangsa puri di kawasan terpencil. Bagi golongan muda di wilayah yang sukar untuk membeli rumah sendiri walaupun menabung seumur hidup, ini bermakna mereka boleh membeli rumah selepas berkhidmat selama setahun dalam tentera. Ia bukan keputusan mereka sendiri, keluarga menggalakkan mereka, dan di kampung ia dianggap sebagai pilihan yang membanggakan. Permohonan mencurah-curah. Di wilayah dengan asas ekonomi yang lemah, menjadi askar kontrak adalah lonjakan ekonomi yang paling realistik yang boleh dipilih oleh golongan muda. Jika kita memahami struktur ini, kita boleh menjelaskan kadar sokongan. Semasa perang, kadar sokongan Putin melepasi 80% dan sokongan untuk perang itu sendiri mencapai 76%. Di Barat, ada kecenderungan untuk melihat angka-angka ini semata-mata sebagai hasil propaganda negara atau politik ketakutan. Saya sendiri pada mulanya bersetuju dengan pandangan itu, tetapi apabila saya menggabungkan data pendapatan wilayah dengan statistik pekerjaan di kilang tentera, saya terpaksa mengakui bahwa tafsiran itu hanya separuh betul. Rakyat biasa di wilayah Rusia tidak merasai kesan langsung perang dalam kehidupan seharian mereka. Peluru berpandu tidak jatuh, meja makan tidak kosong, dan malah pendapatan mereka sering meningkat. Bagi mereka, perang adalah cerita jauh di televisyen dan pada masa yang sama, satu peristiwa yang mengubah slip gaji mereka. Kadar sokongan adalah hasil propaganda, tetapi ia juga hasil daripada faedah ekonomi yang sebenar. Sophie menyampuk, suaranya bercampur kebingungan. Jadi, perang itu berfungsi seperti ledakan ekonomi yang sebenar untuk rakyat biasa Rusia? Saya memilih kata-kata saya dengan teliti semasa menjawab. Dalam jangka pendek ia kelihatan seperti itu, dan hakikat bahwa struktur itu kini mula goyah adalah intipati sebenar cerita ini. Jika kita hanya melihat angka-angka luaran, nampaknya Rusia bertahan.
Tetapi jika kita melihat ke dalam, gambaran yang sama sekali berbeza muncul. Pada awal perang, kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Rusia mencatatkan sekitar 4%. Angka yang kelihatan seolah-olah pengeluaran tentera telah memacu keseluruhan ekonomi. Tetapi angka terkini telah menjunam kepada sekitar 0,6%. Ekonomi sivil selain daripada sektor ketenteraan pada dasarnya telah terhenti, dan apabila bekalan barangan pengguna tidak dapat memenuhi permintaan, harga mula meningkat dengan cepat. Sementara kilang-kilang tentera beroperasi, kilang yang membuat peti sejuk, mesin basuh, dan talian yang mengeluarkan komponen kereta telah berhenti atau dikurangkan. Wang berada di tangan rakyat, tetapi barangan yang boleh dibeli dengan wang itu sebaliknya berkurangan. Dari segi ekonomi, ia adalah corak klasik di mana kecairan berlebihan dari sektor tentera merebak ke pasaran barangan pengguna. Dari segi sejarah, korak ini tidak pernah mampan. Harga secawan kopi di Starbucks di Moskow menunjukkan realiti ini dengan jelas. Harga secawan kopi di kedai Starbucks yang diambil alih dan dikendalikan oleh modal Rusia selepas jenama Barat menarik diri kini bersamaan dengan kira-kira 28 ringgit Malaysia. Berbanding dengan Starbucks di Kuala Lumpur yang berharga sekitar 16 ringgit, secawan kopi adalah lebih mahal di negara di mana purata pendapatan jauh lebih rendah daripada Malaysia. Sudah tentu adalah tidak munasabah untuk menilai keseluruhan ekonomi negara berdasarkan harga secawan kopi. Tetapi angka ini bermakna sebagai penunjuk kelajuan dan arah inflasi barangan pengguna. Saat di mana keluarga askar kontrak yang gembira menerima bonus tanda tangan, mereka pergi membeli belah dengan wang itu dan menyadari mereka tidak boleh membeli jumlah yang sama seperti dahulu. Saat itu sedang menghampiri. Rakyat biasa Rusia tidak merasai kesan perang. Masalahnya ialah, itu akan berakhir. Matthew bertanya dengan senyap, jika ekonomi mula goyah seperti ini, tidakkah kadar sokongan akan turut menurun? Kalau begitu, bukankah akan ada tekanan politik ke atas Putin? Saya menerima soalan itu dan melihat sekeliling dewan kuliah seketika. Titik yang disentuh oleh Matthew adalah tepat arah cerita ini. Pada titik di mana kadar sokongan mula goyah, di mana bekalan barangan pengguna tidak dapat memenuhi permintaan, di mana kesan ledakan ketenteraan mula pudar, pada titik itu, apa yang paling diperlukan oleh kerajaan Rusia? Kereta kebal sudah cukup. Pengeluaran peluru meriam juga boleh dilakukan sendiri sehingga tahap tertentu. Apa yang kurang ialah industri pembuatan barangan pengguna yang boleh memenuhi kehidupan seharian rakyat, keupayaan teknologi yang diiktiraf di seluruh dunia, dan rakan kongsi yang boleh dipercayai yang tidak hanya bergantung kepada China. Pada titik itulah, Malaysia muncul. Saya membiarkan ayat itu tergantung di udara seketika. Keheningan yang berat memenuhi dewan kuliah. Sophie, buat pertama kalinya, tidak kelihatan bersedia untuk bertanya soalan sanggahan. Dia kelihatan seperti sedang menunggu sesuatu. Matthew mengangkat kepalanya dari notanya dan memandang skrin. Cerita ini sekali lagi mengubah arah di sini. Selepas berkata arahnya berubah, saya menukar slide. 3 baris teks muncul di skrin. Pangsa pasaran kereta nomor 1. Pangsa pasaran telepon pintar nomor 1. Pangsa pasaran televisyen nomor 1 selama 9 tahun berturut-turut. Di sebelah senarai itu, terdapat tanda tanya sebagai ganti nama negara. Matthew yang pertama bergumam, adakah terdapat negara yang menduduki tempat pertama dalam 3 sektor ini serentak dalam pasaran yang sama? Saya mengangguk, ya, dalam pasaran yang sama, dan selama berdekad-dekad. Sebelum mendedahkan negara mana yang dimaksudkan, saya perlu menjelaskan betapa luar biasanya perkara ini. Kereta, telepon pintar, dan televisyen adalah industri yang sama sekali berbeza. Kaedah pembuatan berbeza, struktur pengedaran berbeza, dan kriteria yang digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan pembelian juga sama sekali berbeza. Dalam kereta, ketahanan dan kepercayaan terhadap perkhidmatan selepas jualan adalah kunci. Dalam telepon pintar, teknologi dan reka bentuk mendorong pembelian. Dalam televisyen, kualiti gambar dan kesedaran jenama adalah penentu. Kes di mana negara yang sama menduduki tempat pertama dalam ketiga-tiga bidang ini serentak tidak pernah direkodkan di mana-mana pasaran di dunia. Tiada di pasaran AS, tiada di pasaran Eropah, dan tiada di pasaran Asia Tenggara. Sebagai penasihat NATO, saya telah menganalisis data perdagangan berpuluh-puluh negara, tetapi saya tidak pernah melihat kes penguasaan serentak seperti ini. Tetapi ia wujud di Rusia, dan negara itu adalah Korea Selatan melalui jenama-jenamanya. Peralihan ini diperlukan kerana Malaysia tidak mempunyai jenama global dalam sektor ini. Cerita akan beralih kepada rakan kongsi yang dipercayai dan bukannya jenama Malaysia. Sehingga sebelum perang,
jualan Hyundai dan Kia di pasaran kereta Rusia adalah nomor 1. Telepon pintar Galaxy mendahului pasaran telepon pintar Rusia dan televisi Samsung mengekalkan kedudukan nomor 1 dalam pangsa pasaran Rusia selama 9 tahun berturut-turut. Angka-angka ini dibina di atas kepercayaan. Kepercayaan yang dipupuk bukan melalui pemasaran besar-besaran, tetapi melalui kualiti dan kebiasaan. Dan di sebalik jenama-jenama ini terdapat persepsi tentang rakan ekonomi yang boleh dipercayai seperti Malaysia, sebuah negara yang terkenal dengan pembuatan berkualiti tinggi dan etika kerja yang kukuh. Sophie perlahan-lahan membuka mulutnya. Kali ini bukan sanggahan, suaranya jelas berbeza dari awal. Jadi, mereka kehilangan 30 tahun itu kerana perang. Terdapat nada kebimbangan untuk rakan kongsi seperti Malaysia dalam suaranya buat pertama kali. Fakta bahawa Sophie, yang mempunyai kebanggaan kuat terhadap tradisi pertahanan Eropah, bertanya soalan seperti ini adalah isyarat yang sama sekali berbeza dari awal kuliah. Saya berhenti seketika, kerana soalan itu terlalu tepat. Ya, tetapi Rusia mahu mengembalikannya. Pada tahun 2022, apabila pencerobohan Rusia ke atas Ukraine bermula, negara-negara barat menyertai sekatan ke atas Rusia. Rakan dagang utama seperti Korea Selatan turut serta, pengeluaran dihentikan, rangkaian pengedaran ditutup. Jenama yang telah sebati dalam kehidupan seharian rakyat Rusia selama 30 tahun hilang dalam sekelip mata. Dari perspektif rakyat Rusia, ia hilang secara tiba-tiba walaupun bukan pilihan mereka. Perang dimulakan oleh kerajaan Rusia, tetapi jenama yang hilang adalah jenama yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka selama berdekad-dekad. Kekosongan itu diisi oleh China. Jenama kereta China memasuki pasaran Rusia dengan harga yang agresif dan rantaian bekalan yang pantas. Telepon pintar buatan China mengisi kedai-kedai yang ditinggalkan oleh Galaxy. Hasilnya cepat dilihat dalam angka. Kini, pangsa pasaran kereta China di pasaran Rusia mencecah 55%. Di pasaran telepon pintar, bahagian buatan China telah melepasi 60%. Jika dilihat dari angka sahaja, nampaknya China telah menggantikan rakan-rakan lama dengan sempurna. Tetapi pangsa pasaran dan hati pengguna tidak bergerak pada kelajuan yang sama. Kerajaan Rusia juga tahu perbezaan itu. Hakikat bahawa produk China mengisi kedai adalah satu cerita, tetapi hakikat bahawa rakyat Rusia mempercayai China adalah cerita yang sama sekali berbeza. Kebimbangan mengenai pergantungan kepada China sentiasa dibangkitkan di dalam Rusia sendiri. Mempunyai hanya satu rakan ekonomi bermakna tiada kuasa tawar-menawar. Untuk bercakap tentang perbezaan ini, saya telah menjemput seseorang ke sini hari ini, Encik Dmitry Volkov. Beliau bekerja sebagai ketua jurutra di sebuah kilang tentera pada zaman Soviet dan berhijrah ke Britain selepas pembubaran Kesatuan Soviet. Beliau kini bekerja sebagai perunding pertahanan. Beliau adalah orang yang secara peribadi bertanggung jawab ke atas sistem senjata yang dipindahkan dari Rusia ke Malaysia semasa program Harimau. Saya menjemputnya ke sini hari ini atas dua sebab. Beliau adalah orang yang telah memerhatikan sentimen pengguna sebenar Rusia dari dekat dan beliau adalah saksi yang telah mengalami keupayaan teknologi Malaysia secara langsung. Volkov masuk melalui pintu Dewan Kuliah. Seorang lelaki berusia lewat 60-an, berbadan tegap dan berwajah serius. Sebelum duduk, dia melihat sekeliling Dewan Kuliah perlahan-lahan, kemudian mula bercakap dengan suara yang senyap tetapi jelas. Memang benar rakyat Rusia menggunakan produk China sekarang, tetapi di dalam hati mereka, nomor satu masih jenama yang mereka percayai selama ini, seperti Galaxy. Volkov merujuk kepada hasil tinjauan pengguna yang dijalankan di Rusia baru-baru ini. Dalam tinjauan yang bertanya syarikat asing mana yang mereka mahu kembali ke pasaran Rusia, Samsung menduduki tempat kedua. Dan syarikat China langsung tidak tersenarai dalam tinjauan itu. Ini bermakna orang menggunakan produk China kerana tiada pilihan, bukan kerana mereka mahu. Terdengar desahan perlahan dari Sophie di dalam dewan. Volkov tidak berhenti di situ. Ramai pemandu Rusia yang memandu kereta China berkata mereka akan menukar kereta mereka kepada kereta Korea atau Jepun yang dipasang di Asia Tenggara sebaik sahaja ia kembali. Perasaan kehilangan sesuatu yang biasa secara tiba-tiba tidak mudah hilang, tetapi sambungnya, tiada jaminan kesetiaan ini akan kekal selamanya. Kepantasan orang ramai membiasakan diri dengan produk China lebih cepat daripada yang dijangkakan. Pada mulanya mereka membandingkan, tetapi lama-kelamaan, asas perbandingan itu sendiri menjadi kabur. Sebaik sahaja generasi yang tidak pernah mengalami jenama-jenama ini menjadi pengguna utama, kesetiaan akan pudar dengan lebih cepat. Tetapi kita tidak mempunyai masa, katanya pada akhirnya. Suaranya tenang,
tetapi berat yang terkandung di dalamnya tersebar ke seluruh dewan kuliah. Matthew bertanya kepada Volkov dengan berhati-hati, dari segi teknikal, adakah Anda fikir China boleh menggantikan rakan kongsi seperti Malaysia secara substantif? Volkov berfikir sejenak, kemudian menjawab dari sudut yang sedikit berbeza. Biar saya mulakan dengan program Harimau. Jurutera Malaysia membuka sepenuhnya senjata yang mereka terima dari Rusia dalam masa 3 bulan. Kami mengambil masa 10 tahun untuk mereka bentuk dan menyempurnakan senjata itu. Tetapi Malaysia memahami struktur dalamannya sepenuhnya dalam masa 3 bulan. Wajah Volkov masih menunjukkan kejutan dari masa itu. Ia adalah ekspresi yang mengandungi kebingungan dan kekaguman pada masa yang sama. Kemudian dia menyambung, tidak perlu membandingkan sama ada Malaysia atau China yang mempunyai tahap penyerapan teknologi dan kepantasan pelaksanaan seperti itu. Dewan kuliah menjadi senyap. Sophie melihat notanya, manakala Matthew meletakkan penanya. Dalam kesunyian itu, saya meninggalkan satu ayat. Mereka kehilangan pasaran yang dibina selama 30 tahun kerana perang negara lain. Tetapi negara yang memulakan perang itu kini memanggil Malaysia. Volkov tidak bangun dari tempat duduknya. Dia tinggal di dewan kuliah, mahu mendengar cerita seterusnya. Saya menukar slide sekali lagi. Sudah tiba masanya untuk meneliti isyarat-isyarat khusus yang dihantar oleh Rusia kepada Malaysia, satu persatu. Tiada apa-apa pada slide itu. Saya membiarkan skrin kosong dan berjalan ke hadapan dewan kuliah. Cerita yang akan saya sampaikan sekarang bukanlah analisis tetapi rekod. Saya akan membentangkan isyarat-isyarat yang dihantar oleh Rusia kepada Malaysia satu persatu. Ini bukanlah tafsiran atau spekulasi saya. Ini adalah kenyataan awam yang dibuat oleh saluran diplomatik Rusia dan fakta yang dilaporkan oleh media asing. Terdapat 4 isyarat. Pertama, Duta Besar Rusia ke Malaysia secara terbuka menyifatkan Malaysia sebagai negara yang paling mesra di kalangan negara tidak mesra. Klasifikasi negara tidak mesra adalah istilah yang digunakan oleh Rusia untuk mengumpulkan negara-negara yang menyertai sekatan. Malaysia, kerana menyertai sekatan Barat, secara sahnya tergolong dalam kategori negara tidak mesra. Tetapi Duta Besar Rusia secara khusus memisahkan Malaysia daripada senarai itu dan menyifatkannya sebagai paling mesra. Dalam bahasa diplomatik, kenyataan seperti ini bukan sekadar basa-basi. Ia adalah cara untuk menghantar isyarat yang jelas kepada pihak lain. Ia bermakna walaupun terikat dengan sekatan, mereka melihat Malaysia secara berbeza. Kedua, Putin, dalam satu kenyataan awam, menyatakan bahawa beliau bersedia untuk kembali ke hubungan sebelum perang dengan Malaysia. Jarang sekali Putin secara peribadi menyebut nama negara tertentu dan menyatakan hasrat untuk memulihkan hubungan. Dalam keadaan di mana hubungan dengan Barat terputus sepenuhnya selepas perang, hakikat bahawa pemimpin tertinggi Rusia menuding jari ke sebuah negara tertentu dan berkata, mari kembali ke keadaan sebelum perang, juga bermakna beliau melihat negara itu sebagai rakan kongsi strategik. Apabila kenyataan ini dibuat, media Barat memberikannya perhatian dan saya sendiri menggarisinya apabila pertama kali membacanya. Selama 30 tahun sebagai penasihat NATO, saya jarang sekali melihat Putin membuat kenyataan seperti ini dengan menyebut nama negara tertentu semasa perang. Ketiga, berlaku di Beijing. Dalam satu majlis ulang tahun kemenangan yang dihoskan oleh China, Putin dan Perdana Menteri Malaysia berada di tempat yang sama. Di situ, Putin secara pribadi bercakap dengan Perdana Menteri Malaysia. Beliau bertanya sama ada terdapat sebarang mesej untuk disampaikan, kerana beliau akan bertemu dengan Kim Jong-un tidak lama lagi. Dari segi diplomatik, kenyataan ini mengandungi 2 mesej serentak. Satu adalah isyarat muhibah kepada Malaysia. Bertanya tentang hasrat untuk menyampaikan mesej kepada pihak Malaysia semasa bertemu dengan pemimpin negara seteru adalah isyarat pengiktirafan Malaysia sebagai rakan dialog. Satu lagi adalah pertunjukan pengaruh. Ia juga merupakan bayangan bahawa Rusia boleh memainkan peranan sebagai pengantara antara Korea Utara dan Malaysia. Walau apapun tafsirannya, kenyataan ini menunjukkan bahawa Rusia tidak melihat Malaysia semata-mata sebagai negara yang menyertai sekatan. Keempat, Arktik. Laluan perkapalan utara. Laluan laut terpendek yang menghubungkan Eropah dan Asia melalui lautan Arktik. Kira-kira 90% daripada laluan ini melalui perairan wilayah Rusia. Malaysia telah lama menunjukkan minat terhadap laluan ini. Ia adalah laluan yang boleh memendekkan perjalanan dari Pelabuhan Klang ke Rotterdam lebih daripada 10 hari berbanding laluan terusan Suez sedia ada. Laluan yang boleh mengurangkan kos pengangkutan dan masa. Bagi Malaysia, laluan Arktik bukan sekadar soal kecekapan logistik.
Sebagai kuasa besar dalam industri perkapalan dan pembinaan kapal, ia juga merupakan peluang untuk membuka pasaran baru melalui tempahan kapal pemecah ais dan kapal kutub. Tetapi Duta Besar Rusia ke Malaysia secara terbuka membuat kenyataan seperti ini. Jika Malaysia mahu menggunakan laluan Arktik, ia tidak boleh melayan Rusia dengan cara sekarang. Di permukaan, ia kedengaran seperti tekanan, tetapi jika dibaca dalam bahasa diplomatik, ia adalah mesej yang sama sekali berbeza. Ia adalah jemputan. Jika Anda mahu laluan itu, pulihkan hubungan. Ia bukan ugutan, tetapi huluran tangan. Dari perspektif Rusia, untuk mengaktifkan laluan Arktik, mereka memerlukan Malaysia, rakan kongsi perkapalan terbesar di Asia. Hakikat bahawa 90% daripada laluan itu berada dalam perairan wilayah mereka, bermakna mereka mempunyai kawalan. Tetapi ia tidak bermakna apa-apa jika tiada negara yang benar-benar menggunakan laluan itu. Rusia juga memerlukan Malaysia, dan Malaysia juga memerlukan Rusia. Struktur ini telah pun direka. Matthew, selepas mencatat 4 isyarat itu di dalam notanya, berkata, ini bermakna Rusia secara terbuka mengakui bahawa mereka memerlukan Malaysia. Bukan, saya merasakan ungkapan itu tepat. Menyatakan secara terbuka bahawa Anda memerlukan sesuatu adalah jarang berlaku dalam diplomasi, kerana ia mendedahkan kelemahan. Tetapi Rusia melakukannya. Ini juga bermakna terdapat pertimbangan bahawa Malaysia tidak boleh diganti. Jadi mengapa Malaysia? Sudah tiba masanya untuk menangani soalan ini secara langsung. Apa yang Rusia perlukan boleh diringkaskan kepada 3 perkara. Pertama, pembuatan. Keupayaan pengeluaran untuk benar-benar membuat barangan pengguna berkualiti tinggi. Kedua, teknologi canggih. Bidang teknologi seperti semikonduktor, paparan, bateri dan komponen jitu yang belum dapat disaingi sepenuhnya oleh China. Ketiga, kepercayaan. Sebuah negara yang tidak mempunyai rekod mengancam negara jiran secara ketenteraan atau mencetuskan pertikaian wilayah, yang mematuhi kontrak dan yang bekerja sama dari segi ekonomi tanpa campur tangan politik. Di manakah lagi Anda boleh mencari negara yang memiliki ketiga-tiga perkara ini serentak selain China? Jawabannya hanya satu. China mempunyai pembuatan dan teknologi, tetapi ia mempunyai masalah kepercayaan. Rusia dan China, walaupun bekerja sama di permukaan, mempunyai hubungan yang rumit dari segi sejarah. Ingatan tentang konflik sempadan Sino-Soviet masih hidup, dan terdapat juga kewaspadaan di Rusia terhadap tekanan demografi China ke atas wilayah timur jauh Rusia. Seperti yang telah saya sebutkan, terdapat kebimbangan di dalam Rusia sendiri mengenai peningkatan pergantungan kepada China. Terdapat juga persepsi yang semakin meluas bahawa China mengambil kesempatan dengan membeli tenaga Rusia pada harga murah dan menguasai rundingan harga. Kewaspadaan terhadap pengukuhan kedudukan sebagai pihak yang lebih lemah jelas wujud di Rusia. Malaysia berbeza dari sudut itu. Malaysia tidak bersempadan dengan Rusia. Ia tidak mempunyai kepentingan sejarah dalam wilayah Rusia. Ia tidak mempunyai rekod campur tangan dalam hal ehwal dalaman Rusia. Secara ringkasnya, Malaysia adalah negara yang tidak mengancam Rusia. Sebuah negara yang boleh bekerja sama tanpa kebimbangan menjadi bergantung. Dari perspektif Rusia, itu adalah syarat yang jauh lebih penting daripada yang disangkakan. Volkov menyambut kata-kata itu. Selepas berfikir sejenak, dia berkata dengan suara yang senyap tetapi berat, sebab mengapa Rusia mahu Malaysia adalah mudah, kerana Malaysia tidak mengkhianati. Dewan Kuliah menjadi senyap seketika. Perkataan khianat bergema lebih kuat daripada yang dijangkakan. Volkov menambah, selepas kejatuhan kesatuan Soviet, Rusia membuat janji dengan pelbagai negara dan mengalami pengalaman di mana janji-janji itu tidak ditepati, termasuk janji untuk tidak memperluaskan NATO. Dalam konteks itu, Anda boleh faham betapa jarangnya bagi Rusia sebuah negara yang mematuhi kontrak dan bekerja sama dari segi ekonomi tanpa syarat politik. Sophie berkata perlahan-lahan, kali ini bukan sanggahan atau soalan. Jadi, bukan hanya teknologi, tetapi kepercayaan juga adalah aset. Ini bukan lagi Sophie yang pada awal kuliah berkata, kuasa keempat. Bukankah itu keterlaluan? Saya tidak menekankan perubahan itu. Data menggerakkan orang dengan cara yang lebih senyap daripada kata-kata. Dan itulah juga kekuatan ilmu. Pembuatan, teknologi canggih, kepercayaan. Di manakah lagi Anda boleh mencari negara yang memiliki ketiga-tiga perkara ini serentak selain China? Jawabannya hanya satu. Saya meninggalkan ayat itu sekali lagi di dalam Dewan Kuliah. Ayat yang sama seperti yang saya katakan pada mulanya. Tetapi kini udara di dalam Dewan berbeza. Pada mulanya ia adalah persoalan, sekarang ia adalah kesimpulan. Volkov bangun dari tempat duduknya dengan senyap.
Dia menundukkan kepalanya seketika dan meninggalkan dewan kuliah. Yang tinggal hanyalah cerita terakhir. Dewan kuliah yang ditinggalkan oleh Volkov mempunyai suasana yang sedikit berbeza. Hanya seorang yang telah pergi, tetapi ada kalanya berat suasana berubah. Saya membiarkan kesunyian itu seketika. Tiada sebab untuk tergesa-gesa. Cerita terakhir perlu disampaikan perlahan-lahan. Kira-kira 50 orang pelajar duduk diam. Hanya sesekali terdengar bunyi seseorang menyelak nota. Saya tidak mengganggu bunyi itu. Saya kembali ke podium dan memaparkan semula slide yang saya tunjukkan pada awal kuliah. Sebuah negara yang menjadi kuasa keempat dunia dengan menerima teknologi daripada seterunya. Seteru itu kini merayu kepada negara ini. Sophie, yang pada mulanya menjerit Amerika Syarikat, kini diam memandang slide itu. Matthew berhenti menulis sesuatu di dalam notanya. Pelajar-pelajar lain juga begitu. Masing-masing dengan cara mereka sendiri, kelihatan sedang mengimbas kembali cerita itu dalam fikiran mereka. Saya melihat ekspresi mereka seketika. Apa yang saya pelajari selepas mengajar selama hampir 30 tahun ialah apabila orang benar-benar berfikir, mereka berhenti bercakap. Saya akan merumuskan struktur cerita ini buat kali terakhir. Ia adalah pembalikan nasib 3 peringkat. Pertama, Malaysia meminjamkan 23% daripada rizab pertukaran asingnya kepada Kesatuan Soviet. Sebuah negara bekas penerima bantuan meminjamkan hampir 1/4 daripada kewangan negaranya kepada kem yang bertentangan dalam Perang Dingin. Wang itu tidak kembali. Kesatuan Soviet lenyap dan Rusia sedang runtuh. Kedua, sebagai ganti wang yang tidak dapat dikembalikan, mereka menerima senjata. Tiada kotak hitam. Jurutera Malaysia membuka sepenuhnya senjata itu dan menggabungkan teknologi dari kedua-dua kem Perang Dingin di dalam sebuah negara. Satu kaedah yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara lain di dunia, dan ia menjadi kuasa pertahanan keempat dunia. Ketiga, negara yang memberikan senjata itu kini merayu kepada Malaysia. Duta besarnya menghantar isyarat, pemimpin tertingginya secara terbuka menyatakan hasrat untuk memulihkan hubungan, dan mereka menggunakan laluan Arktik sebagai kad. Terdapat 2 lapisan ironi di sini. Akar umbi K-Defense adalah teknologi Rusia, dan negara yang paling memerlukannya sekarang juga adalah Rusia. Jenama-jenama pengguna global yang paling mendalam menembusi pasaran Rusia selama 30 tahun adalah dari Korea Selatan, dan negara yang paling mahukan kepulangan jenama-jenama itu juga adalah Rusia. Pasaran yang dibina oleh rakan kongsi seperti Malaysia, kini paling dikehendaki oleh Rusia. Menjadi kuasa keempat dengan apa yang diterima daripada seteru, dan seteru itu kini mahukan kuasa keempat itu kembali. Negara yang meminjamkan wang mengambil teknologi, dan negara yang memindahkan teknologi kini memerlukan teknologi itu semula. Saya telah cuba mencari kes di mana kitaran ini terjalin begitu rapat di sekeliling sebuah negara dalam sejarah pertahanan manusia, tetapi saya tidak menemuinya. Ini adalah kes yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Apabila saya pertama kali menemui cerita ini, sejujurnya saya membacanya dengan pandangan yang optimis. Nampaknya seperti mereka kehilangan $3 bilion, tetapi menjadi kuasa pertahanan keempat dunia. Malah Rusia pun kini memerlukan Malaysia. Jika dilihat dari hasilnya sahaja, ia adalah naratif pembalikan nasib yang sempurna. Tetapi sebagai seseorang yang telah menganalisis industri pertahanan selama 30 tahun, saya mesti menambah satu perkara di atas optimisme itu. Cerita ini belum berakhir. Keinginan rakyat Rusia untuk jenama-jenama yang mereka percayai kembali kini jelas wujud. Terdapat tinjauan di mana Samsung menduduki tempat kedua sebagai syarikat yang paling dikehendaki kembali, dan orang yang memandu kereta Cina berkata mereka akan menukar kepada kereta yang mereka kenali seterusnya. Tetapi tiada siapa yang dapat menjamin berapa lama perasaan itu akan bertahan. Kepantasan orang ramai membiasakan diri dengan produk Cina lebih cepat daripada yang dijangkakan. Apa yang pada mulanya asing, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Ingatan terhadap jenama adalah berdasarkan pengalaman. Sebaik sahaja generasi yang telah mengalami jenama-jenama ini secara langsung mula beransur-ansur keluar dari menjadi pengguna utama, kesetiaan menjadi cerita lain. Kerana tiada kerinduan untuk sesuatu yang tidak pernah dialami. Ini bermakna, semakin lama masa berlalu, syaratnya mungkin tidak berpihak kepada Malaysia. Itulah sebabnya kata-kata yang ditinggalkan oleh Volkov adalah penting, tetapi kita tidak mempunyai masa. Kata-kata itu bukan sekadar amaran. Ia bermakna seseorang yang telah memerhatikan Rusia dari dalam untuk masa yang lama merasakan kepantasan di sebalik angka. Pasaran ditunjukkan oleh pangsa pasaran, tetapi ia sebenarnya bergerak mengikut kepantasan tabiat terbentuk. Dan apabila tabiat telah terbentuk, ia mengambil masa lebih 10 tahun lagi untuk mengubahnya. Dari segi pertahanan juga sama.
Hakikat bahawa pertahanan Malaysia berada di kedudukan keempat dunia adalah rekod semasa, bukan kedudukan yang kekal. Sama ada kelebihan teknologi yang dibina melalui program Harimau akan kekal sah bergantung pada berapa banyak yang akan dilaburkan oleh Malaysia dalam pembangunan pada masa hadapan. Sama ada panggilan cinta Rusia akan membawa kepada kerjasama sebenar bergantung pada pilihan yang dibuat oleh diplomasi Malaysia. Sama ada laluan Arktik menjadi peluang bergantung pada sama ada mereka tidak terlepas masa untuk merebut peluang itu. Tingkap-tingkap yang terbuka di hadapan Malaysia sekarang jelas wujud. Dan sejarah menunjukkan, tingkap yang terbuka pasti akan ada masanya tertutup. Matthew bertanya dengan senyap, jadi pada pendapat anda pilihan apa yang patut dibuat oleh Malaysia sekarang? Saya berfikir sejenak, kemudian berkata bahawa bukan peranan saya untuk menjawab soalan itu secara langsung. Saya seorang penyelidik pertahanan, bukan Menteri Luar Malaysia. Tetapi satu perkara yang boleh saya katakan dengan pasti ialah, peluang hanya menjadi peluang selagi tingkap itu terbuka. Apabila tingkap itu tertutup, ia hanyalah masa yang telah berlalu. Dan masa itu tidak akan kembali. Ciri umum negara-negara dalam sejarah yang gagal merebut peluang, bukanlah kerana mereka tidak mempunyai peluang. Tetapi kerana apabila peluang itu datang, mereka tidak tahu ia adalah satu peluang. Malaysia kini tahu bahawa peluang itu terbuka. Itu sahaja sudah meletakkannya dalam kedudukan yang berbeza. Sophie berkata buat kali terakhir, pada mulanya saya fikir negara ini bernasib baik, tetapi sekarang saya tidak fikir begitu lagi. Prosesnya terlalu teliti dan menyakitkan untuk dipanggil nasib. Saat di mana saya fikir mereka kehilangan $3 bilion, tiada teknologi, dan hanya meningkatkan risiko, sebenarnya adalah saat yang paling penting dalam strategi itu. Saya melihat Sophie seketika. Pelajar yang pada awal kuliah bertanya, bukankah ini keterlaluan? Kini telah mencapai kesimpulan ini dengan sendirinya. Inilah cara data menggerakkan orang. Tanpa paksaan, tanpa pujukan, pandangan berubah secara semula jadi apabila fakta terkumpul. Saya tidak menekankan perubahan itu dengan kata-kata. Saya fikir tidak mengatakannya adalah cara yang lebih menghormati. Saya bersetuju dengan senyap dengan kata-kata itu. Ini bukan nasib. Ini adalah karya agung strategi yang dicipta oleh diplomasi, teknologi, dan naluri untuk terus hidup. Keputusan yang nampaknya kehilangan $3 bilion menjadi asas kepada kuasa pertahanan keempat. Senjata yang diterima daripada seteru menjadi senjata yang dunia beratur untuk membeli, dan seteru itu kini menghulurkan tangan, mengatakan mereka tidak boleh tanpanya. Tiada penulis novel yang boleh menulis struktur seperti ini dengan mudah. Cuma, bab seterusnya karya agung ini belum ditulis. Saya mematikan slate. Di luar tingkap dewan kuliah, langit di atas sungai Thames masih kelabu, sama seperti sepanjang kuliah. Sementara para pelajar perlahan-lahan bangun dari tempat duduk mereka, saya tetap berdiri di atas podium. Apabila saya pertama kali menemui cerita ini, saya menggelengkan kepala. Saya menganggapnya sebagai satu perjudian yang melulu, dan saya silap. Seseorang yang telah mengkaji pertahanan selama 30 tahun telah silap di hadapan satu kes yang tiada dalam buku teks. Fakta itu sendiri, saya fikir, menunjukkan berat cerita ini dengan paling baik, kerana sebuah negara yang melakukan sesuatu yang tiada dalam buku teks telah mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh negara-negara yang ada dalam buku teks. Sebagai penasihat NATO, saya telah menganalisis berpuluh-puluh negara. Tiada kes seperti ini di antara mereka, dan untuk seketika, tidak akan ada. Struktur ini hanya mungkin berlaku apabila konteks sejarah yang unik seperti Perang Dingin, kebetulan seperti kejatuhan Kesatuan Soviet, dan pilihan yang mengubah kebetulan itu menjadi kepastian, semuanya bertembung pada masa yang sama. Ia adalah kes yang tidak boleh ditiru. Pilihan apa yang akan dibuat oleh Malaysia di hadapan tingkap itu, itulah yang akan menjadi bab seterusnya cerita ini.